Al-Imam Suyuti yang ma'ruf dengan ilmunya, walaupun Imam Nawawi mengakui bahawa beliau mujtahid mutlak yang sama peringkatnya dengan Imam Syafi'i, tapi sebagian ulama kata tak, dia tetap juga dengan mazhab Al-Imam Syafi'i. Karena Imam Nawawi, Imam Suyuti mengatakan bahawa saya telah sampai kepada peringkat mujtahid mutlak, ijtihad mutlak, kata beliau. Maksud sama dengan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Abu Hanifah, sama dengan Imam Malik. Tapi kata beliau, setiap kali saya istinbat hukum ke semua masail saya tadi, Imam Syafi'i dah keluarkan dah. Tuan bayangkan, semua masalah dalam agama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh baginda Rasul dalam hadis, ketika Imam Suyuti kata saya istinbatkan hukum, tengok-tengok ya, Imam Syafi'i sebut dah. Kalau tak pandangan pertama, pandangan kedua, ketiga, mesti ada Imam Syafi'i sebut dah. Lepas tu kata, macam mana saya nak buat mazhab baru? Melainkan semuanya dia dah sebut dah, ikut saja yang dia sebut. Sebab tu kita kata yang belagak lebih konon-konon nak ambil terus daripada Al-Quran dan hadis, tak mau pegang dengan mazhab dan sebagainya, ini kita panggil orang yang dia mungkin dia tak tahu diri dia siapa dia. Dia macam orang panggil kambing mabuk ketum, orang panggil, faham? Lebih orang tu lah tak faham, dia pun tak tahu datang apa, dia terus nak ambil Quran hadis. Ramai macam tu, baru dengar YouTube 4 kali dah jadi mujtahid mutlak lah. Dia kata dalam hadis ada ni, saya dah baca hadis tak jumpa. Sumpah dengan dia baca semua kutub hadis tu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan ayahanda pengurusi masjid Sungai Tiram kan? Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa bagi masjid, para guru, para asatizah, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan kurnia dan izin daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini untuk bacaan seterusnya bagi kitab Fathul Muta'ali fi adabil ilmi wa talaqqi. Kita masuk pada muka surat yang ke-18. Jawi 18, yang Umi muka surat 19. Tamhid, perkara asas yang diperlukan penuntut ilmu. Hai saudara yang kucintai semua, asas tuntut ilmu itu 4 jua. Syekhun fattah, guru pembuka utama. Aqlun rajah, akal bijak penyempurna. Kutubun sihah, yang mu'tamad pegangannya. Ini kata Ahmad guruku yang mulia. Kesungguhan ini yang paling utama. Da'bun ilhah, menyempurna bilangannya. Jika lengkap syarat yang ku sebutkannya, bersyukurlah ini rezeki darinya. Hadirin semua, dalam bermula daripada bait yang ke-15 sampai bait yang ke-19, rangkap 15 sampai rangkap yang ke-19, ini saya ambil daripada perkataan sebahagian ulama yang mana mereka menyebutkan bahawa alatul ilmi arba', alat bagi ilmu itu 4. Ada ulama menyebut alatul ilmi arba', 4 alat bagi ilmu. Apa dia? Yang pertama, syekhun fattah, aqlun rajah, kutubun sihah, da'bun wa ilhah. 4 perkara tersebut, dan 4 tadi saya syarahkan dalam bentuk syair. Baik, apa yang pertama itu saya sebut sini, hai saudara yang ku cintai semua, asas tuntut ilmu itu 4 jua. Asas maksud di sini alat bagi ilmu itu. Alat bagi ilmu ada 4 perkara. Yang pertama, syekhun fattah. Apa makna syekhun fattah? Saya dah terjemah di situ.
guru pembuka utama. Jadi perlu ada guru yang menjadi pembuka kunci kepada pintu-pintu ilmu yang tertutup bagi penuntut ilmu tersebut. Maka guru yang memberikan pembukaan yang Allah Ta'ala pilih pada setiap murid tersebut, kemungkinan gurunya berbeza. Jadi syekh ini banyak, ada syekh dipanggil syekh barakah. Syekh barakah maknanya kita pergi kepada dia untuk ambil barakah dengan dia. Tapi ada syekh yang disebut sebagai syekhun fattah. Syekhun fattah maknanya dia pembuka kepada para murid tersebut. Dia pembuka utama kepada murid tadi. Jadi kerumitan, kesukarannya dalam memahami ilmu dan sebagainya dibuka oleh guru tersebut. Maka guru itu disebut sebagai syekhun fattah. Yani guru pembuka. Nah, di setiap orang dia ada guru pembuka dia. Yang kadang dia mengaji ilmu tersebut tak faham-faham, maka Allah Ta'ala bukakan kepada dia dengan datang seorang guru, diterang dengan 2-3 ayat saja faham tu. Ada orang yang macam tu. Antaranya Al-Imam Syekh Muhammad Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala, ayah kepada Sidi Syekh Abdullah dan Sidi Syekh Ahmad Al-Ghumari rahimahumallahu ta'ala. Ayahnya Sidi Muhammad yang digelar sebagai Sultan Al-Awliya pada waktu ketika tersebut, yang beliau merupakan kawan baik kepada Syekh Bakhit Muti'i, Mufti Mesir pada satu ketika dulu. Jadi dia hantar Sidi Muhammad, hantar anaknya Sidi Ahmad Al-Ghumari dan Sidi Abdullah Al-Ghumari ke Mesir, khususnya Sidi Ahmad lah, abang pada Sidi Abdullah. Tarikat saya ambil tarikat Syazili Siddiqi. Saya ambil dengan Maulana Syekh Yusri hafizahullah dengan Syekh Ali Jumaah hafizahullah ta'ala. Dan kedua-dua guru kita ini, Syekh Ali dan juga Maulana Syekh Ali dan juga Maulana Syekh Yusri hafizahullah, kedua-duanya menyambung kepada Sidi Abdullah Al-Ghumari. Jadi ayah mereka, ayah kepada Sidi Abdullah, namanya Sidi Muhammad, dia kata semua ilmu saya boleh, kecuali satu aja ilmu saya tak boleh, dia kata, ilmu usul fiqh. Ilmu lain saya faham, mengaji faham dan boleh mengajak, kecuali satu saja, usul fiqh tak terbuka, kata dia. Ngaji tak boleh, ngaji tak faham, ngaji tak faham. Dia alim kabir. Ada orang yang ilmu tertentu kadang bagi dia panggil mughlaq, tertutup, kunci dia tak ada. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah yang karang hampir ribuan, 1000 kitab, Imam Suyuti, kata beliau, saya tertutup ilmu hisab, ilmu matematik, kata dia, saya tertutup. Dia kata, mengaji matematik macam letak gunung atas kepala, kata dia. Itu Imam Suyuti. Nah, Imam Suyuti. Tapi Imam Suyuti ada kitab faraid. Maknanya yang dimaksudkan dengan hisab di sini mungkin yang payah-payah tu lah. Hak masuk algebra, matematik tambahan lah, lebih kurang itulah. Nama pun matematik tambahan. Dia bila tambah ni dia jadi lebih sangat lah, dia tak faham. Baik. Ini kepada orang yang bahagian fizik, kimia, ni bahagian dia lah, ahli dalam bidang tersebut. Jadi kata Imam Suyuti, saya tak terbuka ilmu hisab, tak terbuka saya. Ada sebagian ulama ilmu mantik, bagi dia susah sungguh. Padahal kitab dia penuh dengan mantik. Nah, jadi mantik yang dia kata tertutup tadi ini mungkin mantik yang mendalam, seperti yang difahami oleh ahli falsafah. Al-Imam Sidi Muhammad yang saya ceritakan tadi ini, beliau kata saya tertutup ilmu usul fiqh, saya tertutup, tak boleh, tak faham, kata dia. Satu malam beliau bermimpi bertemu dengan Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu. Sidi Abdul Wahab Sya'rani membacakan kitab usul fiqh di depan beliau dalam mimpi tersebut, daripada awal kitab sampai habis kitab, dan bangun daripada tidur, kata dia, saya alim terus usul fiqh. Satu malam. Allah Ta'ala pilih siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan malam tu terus alim dia dalam usul fiqh. Dan dia sering bagi nasihat kepada anak beliau agar melazimi dan menziarahi maqam Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, kerana kata beliau, itu adalah guru saya, karena dia telah mengajarkan saya ilmu usul fiqh. Dalam mana? Dalam mimpi. Nah, ada Allah Ta'ala bagi orang ilmu yang sedemikian. Boleh? Yang ini kita cerita ni kepada orang yang tahu adabnya, yang tahu tentang perkara tersebut. Yang tak mau tahu dan tak mau percaya, tak mau apa, ikut suka dia. Nah, kita tak boleh nak paksa orang. Betul? Dan kemudian orang tu pun tak boleh nak paksa lah kita nak ikut dia punya pandangan, ikut suka kita. Dan kita dah baca dan benda tu berlaku. Dan sahibul hal lebih mengetahui tentang perkara tersebut.
Baik, itu Syekhun Fattah, yakni guru pembuka utama. Guru pembuka saya yang utama adalah Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah. Dia adalah guru pembuka, guru Fattah kepada saya. Dan saya pernah sebut kepada beliau bila mana disyarahkan tentang ini, maka saya kata kepada beliau, Sayyidi, antum Syekhun Fattah li. Kamu adalah guru pembuka kepada saya. Nah, khusus dalam mantik, dalam ilmu mantik. Saya mantik sebelum ni tak faham. Mengaji saya tak tahu apa yang nak pergi ke mana mantik ni. Tahu tapi mengaji cuma tahu apa nak orang panggil apa, macam mana nak aplikasikan ilmu mantik. Tapi bila belajar dengan Maulana Syekh Ahmad Mamduh, saya mengaji seorang-seorang dengan beliau. Kitab Idah memang jelas lepas itu. Kemudian saya kata kepada beliau, Syekh lah guru pembuka kepada saya dalam ilmu ini, ilmu mantik. Maka kata beliau, bal ana Syekhun Fattah laka fi kulli majal, kata dia. Bahkan saya adalah guru pembuka kepada kamu dalam semua bidang, bukan bidang ini saja. InsyaAllah lah. Sungguh saya mengaji banyak dengan dia. 10 tahun kan. Aqlun rajah, yang kedua aqlun rajah, akal bijak penyempurna. Nah, aqlun rajah, akal bijak penyempurna. Saya baru ni bagi tahu dekat dia, kata sebab saya balik ni, saya balik bukan niat nak habis, bukan balik terus, tapi lepas ayah tak ada, saya pun ambil keputusan balik terus sebab nak kena jaga mak. Kemudian teruslah saya buat tempat pengajian pondok di kampung saya tu. Dan saya telefon guru saya Syekh Ahmad Mamduh. Waktu telefon tu dia agak berat juga. Dia kata tak boleh kau bawa mak mai ke Mesir. Sebab saya janji dengan dia 4 tahun lagi untuk cukup 20 tahun di Mesir. Dan saya dah 16 tahun di sana. Kemudian kata Sidi Syekh Ahmad Mamduh, dia kata tak boleh bawa mak ke datang ke sini. Saya kata payah. Saya dah minta dah nak bawa mak payah. Dia orang tua-tua dia tahulah. Kalau kata dia ada rumah dia tu, dia duduk kat mana pun dia teringat rumah dia juga. Besar pergi mana tempat tu pun, dia akan teringat juga dengan rumah dia. Jadi kita tak duduk di tempat tu, kita tak tahu. Orang yang duduk di tempat tu dia tahu perasaan dia. Man lam yazuk lam yadri. Orang yang tak rasa dia mana nak tahu. Jadi bila saya sebut macam tu, akhirnya saya sebut kepada saya, la ba'sa bih, saya kata, bir ummak, kata dia, buat baik dengan ibu kamu. Baru ni ada orang bagi hadiah dekat saya gambar Syekh dengan Syekh Ali Jumaah. Saya gantung kat rumah saya. Saya hantar gambar tu dekat Syekh saya, Syekh Ahmad Mamduh di Mesir. Bila saya hantar dalam grup tu, pakat doa, kemudian Syekh sebut kat saya di situ. Dia kata, dia sebutlah ada belakang, saya sebutlah depan-depan tu. Dia sebut, mulalah dia kata apa? Anta nahnu nu'alliq kulla amal alaik, kata dia. Kami gantungkan seluruh harapan ke atas orang ini. Menurut saya lah maksud dia. Dia sebut dalam tu, ada talibun nabi. Nah, kemudian dia kata al-ibnul bar. Dia kata ini anak murid saya yang bijak. Kemudian anak yang mentaati ibunya. Dan kemudian yang ketiga dia kata wa nu'alliq kullal amal alaih, dan kami menggantungkan seluruh harapan kepadanya. Moga-moga itu doa yang besar lah kepada kita untuk diberkati oleh Allah Ta'ala. Itu guru-guru ni kalau dia doa kita, itu adalah pengharapan, dan juga yang paling kita inginkan adalah guru mendoakan kita dengan kebaikan. Yang kedua, aqlun wajah, akal bijak penyempurna. Ini alat yang kedua dalam menuntut ilmu ni, kena ada akal yang bijak. Ini syarat dia. Dan setiap orang ni ada akal yang telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Semua orang ada akalnya. Cuma melihat kepada kesediaan dan juga sejauh mana penggunaan akal tersebut digunakan oleh orang tadi. Ada akal yang disebut sebagai aklun wahbi. Bukan wahabi, wahbi. Akal wahabi tak boleh pakai tu. Aklun wahbi. Wahbi maksud dia pada anugerah daripada Allah. Ini orang ni bijak, beranak-beranak, dia dah akal tu dah bijak dah. Budak ni cerdik dah daripada awal lagi. Maksudnya kita tengok dia punya perbuatan dia waktu kecil, apa yang dia lakukan, cepat tangkap ketika mana dengar orang cakap, kemudian boleh pula untuk dia lakukan perkara yang orang besar pun mungkin tak boleh lakukan. Maka kita tahu kata ini budak yang telah dianugerahkan dengan kebijaksanaan. Dia panggil aklun wahbi, dia panggil.
Yang kedua dipanggil aklun kasbi. Aklun kasbi. Akal kasbi ini, akal dia kemungkinan tidaklah macam budak-budak yang jenis tu, tapi disebabkan karena mumarasah, penggunaan akal tadi digunakan dengan baik, dididik dengan elok, kemudian diletakkan dengan turutan yang benar dalam pengajian, maka akhirnya akalnya tadi tersusun dengan baik. Nampak? Maka itu dipanggil aklun kasbi. Bukan semua orang dikurniakan oleh Allah dengan aklun wahbi. Bukan semua orang genius. Nah, tapi Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini dengan kemampuan untuk mereka nak atur akal yang telah Allah Ta'ala letakkan tadi. Nah, folder-folder dalam akal tadi dia boleh untuk susun dengan baik. Semua itu dengan apa? Dengan anugerah daripada Allah Ta'ala. Al-Imam Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu, murid kepada Al-Imam Syafi'i, kata beliau, saya orang yang lambat faham. Imam Rabi' sendiri sebut ni, ini Imam Rabi' ni bukan biasa-biasa ni. Imam Rabi' Al-Muradi. Imam Rabi' Muradi salah seorang daripada periwayat Al-Imam Syafi'i. Yang menulis kitab Ar-Risalah adalah Al-Imam Rabi'. Ini murid Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i sayang. Kata beliau, waktu mula mengaji saya tak faham. Tambah Imam Syafi'i cakap. Sebab tu kata Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Imam Al-Muzani. Imam Muzani pernah kata apa? Imam Muzani kata, Imam Syafi'i waktu mula-mula sampai ke Mesir, ahli Mesir tak faham dia cakap apa. Dia cakap Arab. Imam Syafi'i orang Arab, orang Mesir orang Arab. Tapi orang Mesir tak faham Imam Syafi'i cakap apa. Dan terpaksa Imam Syafi'i turunkan bahasa dia sehingga difahami oleh masyarakat. Maknanya bahasa dia tinggi sungguh, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Batu siapa yang baca kitab Risalah Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muzani kata, aku membaca Risalah sebanyak 500 kali, dan 500 kali tersebut kesemuanya ilmu yang berbeza aku dapatkan. 500 kali baca, 500 kali ilmu yang lain-lain aku dapat. Macam mana? Maknanya setiap kali bacaan ada irtiqa, ada peningkatan. Setiap kali bacaan dia makin mendalam. Lepas tu kalau tuan-tuan baca buku How to Read a Book karangan Charles Van Der dengan Mortimer J. Adler, ada buku dia tulis How to Read a Book. Saya pernah tanya dekat Popular, ada tak buku How to Read a Book? Dia kata buku kanak-kanak lah. Elok saya kata. Buku kanak-kanak. Buku How to Read a Book ni buku yang dikarang oleh dua orang profesor, Mortimer J. Adler dengan Charles Van Der. Ada terjemahan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu pun ada terjemahan tapi ringkas, tak sedap baca. Bahasa Arab sedap kerana dia terjemah semua yang dalam bahasa Arab. Saya nak baca bahasa Inggeris boleh jugalah, tapi 10 muka surat pertama baca, lepas tu lupa disebut apa tu. Kena baca balik, dah kali tak habis kita. Kena baca hak Arab, hak Arab sedap lah bagi kita faham Arab. Jadi dalam kitab Charles Van Der dengan Mortimer J. Adler, dia kata dia nak bawa keluar buku tu, dia dah baca habis dalam perpustakaan Columbia University. Satu perpustakaan tu ada lebih kurang dalam 90,000 judul kitab. Judul, bukannya buah. 90,000 judul kitab. Jadi kalau satu kitab ada 2 jilid, maka tu baru satu kitab. Ada 90,000 ataupun 60,000 buah kitab judul yang ada di dalam Columbia University. Kata beliau, saya dah baca semua dah. Hasil pembacaan semua tu keluar kitab ni, How to Read a Book. Macam mana nak baca buku dalam bentuk bahasa Inggeris punya, macam orang putih macam mana dia pandang nak baca buku, macam mana dia ajak cara nak baca buku. Dia kata baca buku ni dia ada 3 peringkat. Yang pertama dia kata ada peringkat, dia panggil peringkat sathi, dia panggil baca sathi saja. Sathi ni maksud dia apa? Dia baca hanya layang-layang atas je, baca baca. Ini yang panggil daurah tu, dia macam daurah, bacaan atas saja. Yang kedua dia panggil bacaan dengan al-umq qalil, baca sikit dalam. Dia baca dan dia tengok sikit, oh kenapa dia sebut macam ni. Dan ini dilakukan oleh para masyayikh. Penulisan syarah matan bagi para ulama itu dipanggil bacaan secara sathi. Nak bagi kita faham secara gambaran umum bagi satu ilmu tersebut. Ulama kita dah buat lama dah, sebelum Charles Van Der dengan Mortimer J. Adler tulis. Ulama kita dah dulu lagi. Kemudian dia panggil bacaan secara mendalam sedikit. Itu akan keluar syarah. Syarah itu adalah bacaan secara mendalam sedikit. Jadi kita akan tengok kenapa pengarang sebut macam ni, kenapa dia tak guna perkataan ni. Bacaan ketiga dipanggil bacaan al-umq, dan juga ada sekali lagi dengan kritikan, atau dipanggil hawashi. Dalam bahasa kita, bahasa turas, dia panggil hawashi. Hawashi apa dia? Dikeluarkan hasyiah, hasyiah bagi kita. Dia bukan hanya bersetuju dengan pengarang,
dia komentar pula apa yang disebut oleh pengarang. Kadang-kadang dia tak setuju pula dengan yang disyarahkan. Dia kata tak, yang tepatnya ini, yang lebih muktamad ini. Yang ini yang dilakukan oleh para ulama, antaranya Al-Imam Al-Bajuri dalam Hasyiah Bajuri. Dia akan sebut, kata yang disebutkan oleh Muhasyi, yang dimaksudkan oleh beliau dalam kitab Hasyiah Bajuri adalah Al-Imam Al-Barmawi radhiyallahu anhu, Syekhul Azhar yang kedua. Syekhul Azhar yang kedua, Imam Barmawi. Imam Barmawi dia ada kitab syarah kepada Fathul Qarib. Dia buat hasyiah syarah kepada syarah tersebut untuk anak dia, karena dia kata anak dia minat sungguh dengan Fathul Qarib, maka saya tulis kitab ni untuk anak saya. Tu dia. Ni ulama dulu sayang dekat anak, keluarkan kitab. Kita sayang dekat anak, beli handset. Beli handset, beli PlayStation, lepas tu main dengan anak. Lepas tu pak jadi gamers, cek duit setiap bulan. Jadi apa ni, ini Imam Al-Barmawi, nah, disebabkan kerana dia tulis untuk anak dia, maka dia mudahkan. Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu, Syekhul Azhar yang ke-berapa puluh, beliau tulis pula hasyiah yang baru, hasyiah Al-Imam Al-Bajuri, komentar balik apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qasim Al-Ghazi. Kemudian dia akan ta'qib ataupun dia akan komentar pula apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barmawi. Kalam Imam Barmawi ini tidak muktamad. Yang muktamadnya ini dipanggil apa ni? Ini bacaan yang ketiga. Bacaan ketiga ini yang boleh dibuat hanya orang yang telah melalui proses yang mendalam dalam pembacaan. Nah, ada pembacaan yang keempat, kata ulama. Nah, kata Syekh Hamzah Yusuf hafizahullah ketika beliau diskusikan kitab How to Read a Book, dia kata ada satu lagi bacaan yang Mak Saleh tidak ada, dia kata. Yang kelompok ni tak ada. Apa dia? Bacaan bersanad, kata beliau. Al-isnad min ad-din. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Oh, ajib, dia kata. Dia tambah satu lagi. Dia kata bacaan isnad. Karena bacaan isnad tidak boleh baca melainkan dengan warisan. Kenapa dibaca dengan baris ini? Karena waris. Kenapa Quran tidak akan berlaku perubahan? Karena waris. Jail ilal jail tak akan berubah. Dan ni satu bacaan yang tidak ada dalam Bible. Bible tak ada bacaan isnad. Karena tu berubah semua. Nah, Matius lain, Luka lain, kaza semua, beza-beza semua. Cetakan ni lain. Quran, mailah cetakan mana pun, bacaan dia sama. Lebih ajaib lagi, Resam Osmani. Lebih ajaib. Resam Osmani dibuang titik, boleh baca dengan semua qiraat. Sebab tu dulu tak ada titik. Buang titik, semua qiraat boleh baca. Yang ni resam yang paling ajaib dalam dunia, kata ulama. Ini tradisi Islam yang agung, yang hebat, yang mana kita sepatutnya berbangga dengan perkara tersebut. Faham tuan-tuan? Akhlul Rajah ni kata Imam Rabi' radhiyallahu anhu, saya belajar dengan Imam Syafi'i tak faham. Imam Syafi'i satu hari dalam majlis dia mengajar, dia akan tanya kat saya, faham? Imam Rabi' kata tak faham. Ni bagus, anak murid macam ni bagus, bukan buat faham. Oh faham, pada harap tak faham pun. Tak faham bagi tahu tak faham. Imam Syafi'i mengajar lagi. Dia guru, kalau kata dia tanya anak murid tak faham, maka dia akan ulang yang kedua dengan bahasa yang lebih mudah, tidak? Maka dia terang lagi ke Imam Rabi'. Tanya lagi, faham? Imam Rabi' kata tak faham. Dua kali lah. Imam Syafi'i ulang kali yang ketiga pula, meringkaskan lagi, memudahkan lagi perbahasan, bagi lagi misal. Faham? Tak faham. 3 kali. Lepas 3 kali Imam Rabi' kata, saya malu betul. Saya malu pada waktu tersebut dengan teman-teman yang lain. Saya takut nanti mereka akan kata saya ni melambatkan proses. Orang nak mengaji lagi ni, karena saya jadi lambat. Maka akhirnya Imam Rabi' kata apa? Saya berundur perlahan-lahan keluar daripada majlis, keluar terus daripada masjid. Malu, kata dia. Ni kata Imam Rabi'. Habis majlis, Imam Syafi'i keluar daripada masjid. Tengok-tengok Imam Rabi' duduk ada di sebelah masjid, duduk sedih, tak faham. Ini orang dulu tak faham, mengaji tak faham, sedih. Kita mengaji tak faham, tenang. Okey ya, tak faham je, okey tu. Dia kata mengaji tak faham, sedih tu duduk kat tepi masjid. Imam Syafi'i lalu kata, kenapa? Kata Imam Syafi'i, faham tak tadi yang saya terang 3 kali? Kata Imam Syafi'i. Kata dia, tak, saya tak faham, wahai tuan guru, tak faham. Jom. Dia pegang tangan anak murid dia ni, bawa balik rumah. Kata Imam Rabi', di rumah Al-Imam Syafi'i syarah pula kepada saya masalah tadi berapa kali? 40 kali. 40 kali. Kita kalau dalam kelas jadi cikgu,
Jadi guru, anak murid tak faham 3 kali. Masuk kali keempat tu, dia maki kali kan mak pok-pok kali. Apa yang bodoh sangat budak ni. Cakap 3 kali yang boleh syarah. Mana boleh syarah lebih-lebih. Kita pun tak tahu nak bagi contoh apa dah. Imam Syafi'i syarah 40 kali. Tuan-tuan bayang 40 kali itu macam mana syarahan beliau. Sebab orang takkan syarah ulang balik yang pertama. Kalau ulang balik tu tak panggil syarah. Tu panggil mengulang. Tak, dia akan bagi contoh lagi. Dia akan bagi contoh kedua pula, yang lain pula. Bagi contoh lagi yang ketiga, bagi contoh lagi yang keempat. Bagi contoh, ni ajaib ni. Ini guru yang ajaib. Guru ajaib melahirkan murid yang ajaib. Akhirnya Imam Rabi' jadi apa? Jadi salah seorang daripada ashabul mazhab dan menjadi salah seorang daripada mujtahid mazhab al-Imam Syafi'i. Mujtahid bukan orang biasa, tuan-tuan. Nah, al-Imam Nawawi yang agung dengan ilmunya tidak sampai peringkatnya Imam Rabi'. Tak sampai. Tu Imam Nawawi yang kita ma'ruf beliau. Al-Imam Suyuti yang ma'ruf dengan ilmunya, walaupun Imam Nawawi mengakui bahawa beliau mujtahid mutlak yang sama peringkatnya dengan Imam Syafi'i, tapi sebagian ulama kata tak, dia tetap juga dengan mazhab al-Imam Syafi'i. Karena Imam Nawawi, Imam Suyuti mengatakan bahawa saya telah sampai kepada peringkat mujtahid mutlak, ijtihad mutlak, kata beliau. Maksud sama dengan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Abu Hanifah, sama dengan Imam Malik. Tapi kata beliau, setiap kali saya istinbat hukum ke semua masail saya tadi, Imam Syafi'i dah keluarkan dah. Tuan bayangkan, semua masalah dalam agama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh baginda Rasul dalam hadis, ketika Imam Suyuti kata saya istinbatkan hukum, tengok-tengok, ya, Imam Syafi'i sebut dah. Kalau tak pandangan pertama, pandangan kedua, ketiga, mesti ada Imam Syafi'i sebut dah. Lepas tu kata, macam mana saya nak buat mazhab baru? Melainkan semuanya, dia dah sebut dah. Ikut saja yang dia sebut. Sebab tu kita kata yang belagak lebih, konon-konon nak ambil terus daripada Al-Quran dan hadis, tak mau pegang dengan mazhab dan sebagainya, ini kita panggil orang yang dia mungkin dia tak tahu diri dia siapa dia. Dia macam mau panggil kambing mabuk ketum, faham? Habis orang tu lah tak faham, dia pun tak tahu tentang apa, dia terus nak ambil Quran hadis. Ramai macam tu, baru dengar YouTube 4 kali dah jadi mujtahid mutlak dah. Dia kata dalam hadis ada ni, saya dah baca hadis tak jumpa. So orang dia baca semua kutub hadis tu. Nah, ajaib orang kita ni. Baik, tu aklun rajah. Betul, akal yang bijak ini salah satu alat yang diperlukan bagi murid untuk menuntut ilmu. Nah, itu sebab ada orang yang dipanggil safih. Safih ni bodoh, ni melampau. Nah, ini tak boleh diajar. Nah, safih dipanggil. Yang ni special case. Tak ada orang yang safih. Ada orang yang safih yang disebut dalam kitab fiqh. Tapi tu benda jarang. Bukan selalu orang macam tu. Nah, ada orang boleh diajak. Maksudnya kalau dia diajak berkali-kali dia akan faham. Sebab tu guru yang baik, guru yang sabar. Nah, dan murid yang baik adalah murid yang juga sabar dan dia mau. Ada orang dia cerdik tapi dia tak mau. Ada orang tak cerdik tapi dia mau. Yang tak cerdik dan mau insya-Allah jadi. Yang cerdik tapi tak mau tak jadi sampai bila-bila. Tuan-tuan, saya tidak ambil anak murid. Saya nak yang pertama yang nak. Dia yang nak, bukan mak ayah dia yang nak. Ni mak ayah mai jumpa. Saya ni nak bawa anak saya mai ni. Siapa yang nak ni? Anak ke abang yang nak main ni? Abang yang nak suruh mengaji ke anak tu yang nak mengaji? Anak ni dia tu lah, dia tak apa anak, tapi saya tu minat lah. Lah ni abang duduk di pondok, anak balik. Patutnya gitu. Saya akan kata macam tu nanti. Mak ayah yang dia main hantar anak, dia yang nak anak dia tu. Anak tak mahu pun, saya akan minta dia duduk, anak dia balik. Dia tak boleh balik 4 tahun. Pak tak boleh balik 4 tahun. Anak main-main tiap minggu main lawat pak. Ya. Tu yang sepatutnya. Ni pak duk nak, anak tak mau pun. Tu nak jadi sampai bila? Tak jadi. Nah, otak ni pergi merata. Mana boleh mengaji otak duk pergi merata. Baik, kutubun sihah yang muktamad pegangannya. Ni apa kutubun sihah? Ramai orang terjemah yang saya tengok kutubun sihah ni maksudnya kitab yang sahih. Baik, kalau kita tanya balik apa makna kitab yang sahih? Yang sahih tak, yang dhaif tak boleh. Ni Wahabi ni. Yang dhaif tak boleh kata dia. Tak jelas. Jadi bila saya tanya kepada guru saya, Maulana Syekh Ahmad, kata Syekh Ahmad Mamduh, kutubun sihah yang dimaksudkan dalam alatul ilmi arba',
Syaikhun fattah, aqlun rajah, kutubun sihah, da'bun wa ilhah. Kutubun sihah yang dimaksudkan adalah kitab yang mu'tamad. Apa makna kitab yang mu'tamad? Yakni kitab yang dipegang oleh jamaah minal ulama. Oh, baru saya nampak, masya-Allah tabarakallah. Sebab ada kitab yang kitab tersebut bukan dipegang oleh jamaah ulama, tapi diajar di masjid. Ajib. Sebab tu nak mengajak di masjid, kitab tersebut sepatutnya kitab yang dijadikan sebagai manhaj untuk tadris. Kitab apa yang kita nak jadikan sebagai tadris? Tadris maksudnya nak mengajar orang. Ada kitab yang tadris yang boleh kita gunakan untuk mengajar, ada kitab yang hanya kitab tersebut dipanggil maqru'ah, kitab bacaan saja. Tamam? Tafsir contohnya. Tafsir apa yang dibaca di masjid? Tok guru kita dulu tulis kitab tafsir Nurul Ihsan. Tafsir Nurul Ihsan ni dia seumpama macam tafsir Al-Imam Suyuti rahimahullah Jalalain, tapi memudahkan dalam bahasa Melayu. Sebab tu kita jadikan tadris, dan jamaah ulama Melayu pada waktu tersebut di pondok dan sebagainya baca tafsir Nurul Ihsan. Kenapa? Karena tafsir ni diguna pakai oleh orang Melayu untuk diajarkan di masjid, maka diterima oleh para guru, maka ni dipanggil kitab tadris. Faham tak? Itu maksudnya. Satu lagi kitab Turjuman Al-Mustafid. Turjuman Mustafid ni agak susah sikit sebab dalam tu dia ada qiraat, kemudian nak kena faham juga bahasa Arab baru boleh baca kitab tersebut. Tapi yang dalam bahasa Arab, kalau untuk tadris kitab tafsir di masjid, sepatutnya dibacakan kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Boleh? Jangan baca tafsir lain, pergi baca tafsir lain, kemudian pergi syarah panjang-panjang apa semua kali, orang tak faham pun tafsir tu. Orang tu dengar yang ustaz tu bersyarah yang lebih. Hak dalam tafsir tu tak syarah pun. Jadi sebenarnya kita nak ajar masyarakat kita ni dengan apa sebenarnya? Baik. Lepas tu nak tengok orang ni kuasai ilmu ataupun tidak. Kata para guru kami, kalau kata dia boleh syarah, kata Syekh Mustafa Imran, ini guru kepada guru saya, dan saya pun pernah mengaji juga dengan Syekh Mustafa Imran rahimahullah. Syekh Mustafa Imran kata, nak tahu kata orang ni dia kuasai ke tidak satu bidang ilmu tersebut, dia boleh syarah semua orang faham ilmu tu. Petani pun faham, budak-budak pun faham, orang tua pun faham, ulama pun faham, penuntut ilmu pun faham. InsyaAllah dia memang pakar betul. Tapi kalau dia syarah, yang faham hanya sekelompok yang tertentu saja, maka dia ni masih lagi kurang menguasai lagi. Hampir macam tu sekali. Lepas tu kalau tuan-tuan dengar syarahan Al-Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat Quran, bahasan dia, sebab tu dia guna bahasa ammi, bahasa pasar Mesir. Ketika dia syarahkan ayat-ayat Al-Quran, ditafsirkan dalam majlis dia, dipahami oleh orang jual sayur pun faham dia cakap. Padahal dia syarah ni ayat Quran ni, dia guna dengan lughah, dia syarah dengan ni isim maf'ul, ini isim fa'il apa semua, tapi petani pun faham, jual sayur pun faham. Hak ulama lagi jelih, lagi faham lah. Kalau kata hak yang jual sayur pun faham, yang mereka ni dah memang tak mau mengaji dah faham, bagaimana dengan penuntut ilmu, dengan para ulama? Ini kata ulama, ilmunya Al-Imam Mutawalli Sya'rawi ni, walaupun perbahasannya tadi ulama lain pun tahu, tapi disebabkan karena ada nur, ada cahaya, maka sampai kepada semua pada waktu tersebut. Faham tak? Ini ajaib. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Pada setiap zaman dia ada orang yang macam tu. Baik, Kutubun Sihah ni kitab yang mu'tamad. Ini kitab ni yang dipegang oleh para ulama, yang dijadikan proses pengajaran. Lepas tu macam kitab, saya bagi contoh lah ni lah. Kalau kita nak mengaji tafsir Jalalain contohnya, mengaji yang tu dulu. Hadis Arba'in, syarah Arba'in Nawawiyah. Baik, syarah Arba'in, kalau yang peringkat awal sedikit untuk kita faham secara umum, kita Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, itu syarahan dia Daqiq, seperti nama dia, Ibnu Daqiq. Walaupun sebagai ulama kata tak, kitab tu bukan Ibnu Daqiq yang syarah. Yang syarah sebenarnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tak apalah, mana-mana pun. Yang penting kitab tu perbahasan dia Daqiq. Kalau nak lebih tinggi sikit naik, baca kitab Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Fathul Mubin. Yang ni syarahan dia dengan usul, dengan semua qawaid dikeluarkan untuk memahami Arba'in Nawawiyah. Kitab tu susah. Syarah Arba'in tapi susah. Nah, kalau nak yang luah, ensiklopedia, baca kitab Futuhat Rabbaniyah. Futuhat
Al-Wahbiyah. Nah, bukan Wahabi, Wahbiyah. Nah, tu kitab tu mausu'i, dalam tu semua ada. Kalau nak yang pertengahan, dibaca kitab Al-Jawahir Lu'lu'iyah karangan Al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu anhu, ni pertengahan. Sebab tu kitab Matan Arba'in dibaca di masjid-masjid, di kampung-kampung, di pondok-pondok. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung kesemua asas dalam agama. Sebab tu dibaca Arba'in. Jadi janganlah bila Tok Guru baca Arba'in, Ustaz-Ustaz baca Arba'in, dia kata Arba'in lagi, tak ada kitab lain. Arba'in pun dia tak faham pun. Kalau baca 42 hadis tu pun dia tak jelas lagi pun. Dia bukan pada Arba'in tu, pada yang syarah tu siapa dia. Sebab yang syarah tu lebih banyak dia keluar utusan Malaysia daripada apa yang imam duk syarah. Tu yang orang jadi boring tu. Hak duk main mengaji tu, dia nak dengar yang imam syarah. Yang hak duk mengajak, duk pergi syarah utusan Malaysia. Tuan-tuan tahu hari ini jadi apa? Dalam utusan tu, dia pula jadi pemberita. Dia kata kami pun baca, kami pun boleh faham. Yang Ustaz nak pergi syarah buat apa? Nak syarah tu hak dalam kitab yang kami tak boleh nak baca tu. Hak tu sepatutnya. Nah, baik. Tu kalau hadis. Nah, kalau kata fiqh, baca kitab apa? Kalau kata dalam bahasa Arab, baca Fathul Qarib. Matan Abi Syuja', itu matan, baca Fathul Qarib. Kalau habis Fathul Qarib ni pun dah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi sekarang, kalau kata dalam Tariq Yaman, ada Safinah, ada kitab apa ni, Risalah Jami'ah, nah, ada kitab Yaqutun Nafis, dan sebagainya. Itu kitab-kitab yang digunakan oleh para penuntut ilmu dan para ulama. Nah, baik. Saya sebut yang ringkas lah tu. Tu bukan sebut yang peringkat, yang naik peringkat sampai ke tinggi. Awal-awal ya. Nah, tu kalau dimajak di masjid lah. Bila kitab tasawuf, ngaji kitab apa? Penawar bagi hati. Nah, kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya karangan Imam Zainuddin Malaybari Al-Kabir. Kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tajul Arus karangan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Itu kitab-kitab yang perlu dipelajari, diajar di masjid. Karena kitab ni tadris. Ataupun kitab Idah Asrar Al-Muqarrabin, itu peringkat tinggi sikit. Idah Asrar Al-Muqarrabin. Nah, karangan Al-Imam Bajamal. Nah, Bajamal. Aku tak silap saya. Lagi apa ni? Itu kitab tasawuf. Sebab kita di masjid tak mengaji nahwu, sorah tak mengaji kan. Mengaji nahwu, sorah tu lain pula. Tu kena pergi pondok tu. Itu orang tak mengajak di masjid. Main masjid baca kitab Matan Jurumiyah. Tinggal tu imam lah tu. Tu pun tu imam kata sebab wajib kena main. Kalau tak main kata aku tak main kata. Matan Sorah baca Matan Bina. Kalau boleh mengajak di masjid, kalau ustaz ni boleh pergi baca kitab nahwu, orang ramai macam baca kitab tasawuf. Memang ajaib ni. Dia baca kitab nahwu, tapi orang main ni sumpah dengar ceramah. Ni mesti something ni. Dia mengajak ni mesti something. Ini orang macam ni mesti ajaib ni. Anugerah Allah Ta'ala bagi. Baik. Tu Kutubun Sihah. Lepas tu Kutubun Sihah ni kena tanya. Lepas tu saya sangatlah optimis kalau masjid boleh untuk atok. Kelah-kelah tu sepatutnya ditanya dulu kitab apa yang sepatutnya dipelajari di masjid. Karena nak jaga jemaah. Kita nak bagi apa dekat jemaah? Kata ustaz nak baca tafsir. Okey, tafsir apa ustaz nak baca? Saya nak baca tafsir sekian-sekian, dia kata. Tak, tafsir ni bukan tadris. Tafsir ni besar contohnya. Baca kitab Mafatihul Ghaib. Tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi 32 jilid. Bila nak habisnya? Tu imam tu hidup balik pun tak tentu habis lagi. 32 jilid tuan-tuan. Nak habis bila? Lepas tu kita tegur bila ada orang nak baca tafsir fi zilalil Quran di masjid. Kenapa nak baca fi zilal dalam masjid? Fi zilal bukan tadris. Fi zilal hanya kitab makruah, bacaan. Tu pun kepada orang yang ahli saja boleh baca. Sebab tu sebab dalam kitab fi zilal ada benda-benda yang tak sepatutnya. Tafsir Hamka bukan tak tadris. Tafsir Hamka bukan tadris. Kerana dalam tu pun ada benda yang tak sepatutnya. Faham tak? Itu tu bahasa Melayu Ustaz senang baca. Bukan kira senang baca. Kira umat yang duduk depan kita ni, kita nak didik pergi ke mana? Baca tafsir Nurul Ihsan. Tu terbaik yang ditinggalkan oleh ulama kita. Yang tulis tu Mufti Jitra. Dulu Jitra ada mufti. Tu bukan Mufti Kedah, Mufti Jitra. Jitra lu kerajaan Jitra. Jitra ada kerajaan, Kubang Basu ada kerajaan, ada Mufti Kubang Basu, ada Mufti Jitra.
Kalau mereka buat balik nanti mungkin ada mufti pedu, ada seorang nanti. Jadi itu orang panggil tadris. Baca kita tafsir Nurul Ihsan. Ada orang kadang-kadang tengok tafsir Nurul Ihsan, dia kata, oh tafsir Nurul Ihsan kecil sangat. Kecil. Baca tengok. Mana sangat kecil. Dalam tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, penuh dengan qawaid. Kalau tuan-tuan baca tafsir Turjuman Mustafid, karena Syekh Abdul Rauf Singkal, yang Syekh Idris Marbawi alih balik bahasa dia sedikit. Baca yang tu, macam tuan-tuan baca kitab Baydawi terus. Tu dia. Kitab Baydawi ni peringkat kedua setelah baca tafsir Jalalain. Syarah kitab lah dah kan. Tajuk dia Kitabun Sihah. Jadi tuan-tuan kena tahu benda-benda tersebut. Tidak, kena reti. Kalau tidak nanti kita pegang masjid, kita jadi guru, kita nak mengajak kepada orang, kita pun tak tahu kitab apa yang kita nak pilih. Baik sirah, kita nak baca kitab apa dekat umat. Baca tafsir, baca Nurul Yaqin, baca Nurul Yaqin. Nurul Yaqin karangan Khidribik. Syekh Muhammad Khidribik. Ini kitab tadris yang digunakan oleh Al-Azhar Al-Syarif bertahun-tahun. Sekarang tak guna dah. Ajaib. Nah, Azhar pun ajaib juga, ada sebagian tolak tak pakai dah. Dipakai kitab ringkasan-ringkasan saja. Nurul Yaqin dipakai pada zaman dulu di Al-Azhar Al-Syarif. Kenapa dibaca Nurul Yaqin? Karena di dalamnya maklumat lengkap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat. Baca Nurul Yaqin. Lepas naik Nurul Yaqin, baca kitab apa pula? Sirah. Baca Al-Imam Buti. Baca kitab Fiqhus Sirah. Itu baru ikut turutan. Nampak? Cara dia macam tu. Lepas habis yang tu, baru naik kitab Alfiyah Iraqi. Karangan Al-Imam Iraqi. Syarahan Al-Imamul Munawi dan sebagainya. Jadi itu kitab dipanggil kitab tadris. Penting untuk kita tahu perkara tersebut kerana kita tak mau buang masa. Tuan-tuan. Jadi Kutubun Sihah yang muktamad pegangannya, ini kata Ahmad guruku yang mulia. Siapa Ahmad ini? Guru saya Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala. Beliau yang mensyarahkan maksud Kutubun Sihah ini kepada saya. Jadi saya letakkan dalam kitab ini sebagai ingatan kita. Kesungguhan ini yang paling utama. Ini yang keempat. Ini paling utama. Ada 4 alat ilmu. Syekhun Fattah, guru pembuka. Aqlun Rajah, akal yang bijak. Lagi apa dia? Yang ketiga, Kutubun Sihah, kitab yang muktamad. Yang keempat, Da'bun wa Ilhah, iaitu apa dia? Kesungguhan dalam menuntut ilmu. Karena kalau ada guru, kalau ada akal yang bijak, kalau ada kitab yang muktamad tapi pemalah, yang keempat, boleh mengaji? Tak boleh mengaji. Tak boleh pi. Faham tak? Sebab tu yang keempat ni saya sebut kesungguhan. Ini yang paling utama. Da'bun Ilhah, menyempurna bilangannya. Bilangan apa ni? Bilangan 4 asas yang saya sebutkan sebelum ini. Iaitu baik yang ke-15. Iaitu bilangannya, itu bilangan 4 itu. Faham? Jika lengkap syarat yang ku sebutkannya, jadi kalau tuan-tuan kita sendiri lengkap syarat ini, 4 syarat ni ada. Kita ada guru Fattah, kita ada Aqlun Rajah, kita ada Da'bun wa Ilhah, dan kita ada Kutubun Sihah, yakni kitab muktamad. Maka ini adalah syarat untuk seorang tadi menjadi ilmuwan. Dia akan jadi alim selepas itu, insya-Allah. Kalau tak jadi alim pun, dia akan reti untuk diri dia sendiri. Bersyukurlah ini rezeki darinya. Karena ini rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Rezeki bukan hanya yang masuk dalam perut kita saja. Rezeki ada 2 jenis. Ada rezeki dipanggil rezeki yang maknawi, ada rezeki yang dipanggil rezeki yang hissi. Rezeki hissi yang kita makan. Rezeki yang kita makan, yang kita guna, yang kita pakai, dan sebagainya itu dipanggil hissi, yang kita boleh nampak, kita boleh pegang. Yang kedua dipanggil rezeki maknawi. Rezeki maknawi ni apa dia? Ilmu. Ini rezeki maknawi yang kita rasa dalam diri kita. Faham? Itu dipanggil rezeki maknawi. Baik, masuk fasal yang seterusnya. Kita sampai pukul berapa? Haji? Tadi kita start jauh 9.40. 10.40 baru sejam. InsyaAllah saya tak akan lama. Saya pun perhati juga tengok orang. Saya bukan mengajak tengok kitab, tengok orang. Tak tengok lagi duduk kita kena berhenti lah. Tapi janganlah cepat sangat kan. Tapi bukanlah lama sangat. Paling lama kelas saya paling lama lagi lah. Tu daurah panjang lah tu, berjam-jam. Yang duduk tu dia faham dah. Yang main tu pun dia faham dah. Tapi sebab kita ni kelas bulanan, jadi saya tak perlu nak terkejar-kejar sangat lah. Jadi kita pun boleh syarah tenang-tenang sikit. Boleh? Ke tuan-tuan nak jenis syarah bagi habis kitab sehari terus?
pun boleh juga. Baca insya-Allah, tak syarah apa. Baca betul. Tuan-tuan balik syarah sendiri. Ya. InsyaAllah saya berhenti, jangan bimbang. Jangan bimbang. Saat pun tengok balik lah apa. Baik. Fasal pada menyatakan tentang ikhlas kerana Allah Ta'ala ketika menuntut ilmu. Ini fasal yang pertama. Tamhid tadi apa dia? Itu permulaan. Jadi sebelum masuk pada kitab ni, kena tahu dulu alat ni ada apa-apa. Ada 4. Lepas tahu alat ilmu ni, syarat-syarat dia, baru masuk pada rukun-rukun dia pula. Ini rukun-rukun ilmu ni. Yang pertama ikhlas. Ni. Fasal menyatakan tentang ikhlas kerana Allah Ta'ala ketika menuntut ilmu. Ikhlaskanlah niatmu wahai saudara di dalam menuntut ilmunya yang mulia. Nya tadi kembali kepada Allah. Jadi kalau tuan-tuan baca yang bahasa Melayu ni, nya tu kena besarkan. Nya tu tolong besarkan hurufnya, karena untuk nak bezakan nya tadi dengan Allah dan yang lain daripada tu. Di dalam menuntut ilmunya yang mulia. Tolong tanda nanti kita nak hantar balik kepada pencetak untuk dibetulkan. Betapa ramainya orang yang binasa hanya kerana niatnya yang tak sempurna. Berapa ramai orang yang binasa kerana niatnya tidak sempurna. Niatnya dalam menuntut ilmu tidak sempurna. Dan seorang tadi dilihat pada niatnya ketika menuntut ilmu. Atau kata para ulama, nak lihat orang ni jadi apa? Tengok ketika niatnya permulaan menuntut ilmu. Kalau niatnya tak betul pada waktu tersebut, ini akan terkesan sepanjang hidupnya. Faham tuan? Itu bahaya. Niat ni dia macam, dia punya, orang panggil apa, modal utama dia lah. Ketika nak berniaga tu, kalau dia letak modal lekeh-lekeh, takut lekeh lah dapat lepas tu. Kalau letak modal dia betul, insya-Allah lah hasilnya, insya-Allah akan jadi betul elok. Itu maksudnya. Ni kerana ni modal yang paling utama sekali. Jadi ramai orang yang binasa kerana niat dia yang tidak betul. Dia mengaji lagi dah niat dia untuk nak munafasah, nak berdebat dengan orang, mengaji semata-mata kerana nak tunjuk kata diri dia hebat. Mengaji kerana nak bagi orang pandang kepada dia. Dia tengok orang ni hebat, dia pun mengaji kerana nak bagi jadi macam orang tu. Dan akhirnya niat tadi berterusan begitu, dan dia akan dirosakkan nanti dengan niat dia tu sendiri. Lepas tu jaga-jaga betul waktu kita mengaji ni. Lepas tu dalam ni saya akan sebut apa niat yang perlu kita hadirkan ketika mana menuntut ilmu. Sebab tu para ulama tulis kitabun niyah, kitab niat. Habib Sa'ad rahimahullahu ta'ala tulis satu kitab tajuknya kitabun niyah, kitab niat saja. Maulana Syekh Jamal Faruq, guru saya, pernah sekali kata beliau, ada seorang ayah suruh anak dia buka pintu ketika orang ketuk pintu. Bila anak tu bangun nak buka pintu, ayah tadi tanya, kamu niat apa waktu nak buka pintu tu? Dia kata, niat saya nak pergi buka pintu sebab ayah suruh tu lah. Dah ayah suruh buka pintu, orang ketuk bagi salam, saya pun pergi lah buka pintu. Dia tahu rugi. Kalau aku, kata dia, ketika aku dibagi salam orang di depan pintu, aku nak bangkit tadi, aku akan hadirkan beberapa niat. Yang pertama, aku nak jawab salam dia. Itu niat yang pertama. Yang kedua, menggembirakan muslim dengan senyumanku. Yang ketiga, aku akan memudahkan urusan dia dengan tidak biarkan dia tunggu lama-lama depan pintu. Aku akan buka cepat. Jadi itu akan menggembirakan dia juga. Yang keempat, bersilaturahim dengan orang. Yang kelima, banyaknya niat. Tu hanya nak buka pintu saja. Tuan-tuan datang ke sini, apa dia niat dia? Dan ustaz mengajak mai, tengok agak sedap kami mai lagi. Kalau rasa tak sedap dah, tak payah mai dah. Dah niat. Oh, niat gitu je lah. Tapi cuba kalau niat waktu nak langkah tadi, saya mai kerana nak belajar adab, saya mai kerana nak tambah ilmu, saya mai kerana nak sambung silaturahim, jumpa dengan teman-teman, kawan-kawan, saya mai kerana saya nak beramal sendiri dengan adab yang disebutkan oleh para ulama, saya mai kerana nak buang kejahilan, saya mai kerana nak menambahkan ilmu yang Allah Ta'ala berikan, saya mai kaza. Banyak niat. Dan setiap niat tadi dapat pahala. Kan untung. Sebab tu kena tahu niat. Orang nak kahwin, kenapa nak kahwin? Patutnya waktu nak akad nikah tu kena baca dulu niat nikah. Sebelum akad nikah, apa niat nak nikah ni? Syu'ur, tu lah. Lepas tu pening. Tak kena cerita benda apa yang nak kena, sebab apa nak kena menikah. 1, 2, 3 ada diterang oleh ulama. Al-Imam Basaudan rahimahullah dalam kitabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manzumah tentang nikah tu, mukaddimah kitab dia tu,
yang dicetak dalam Darul Minhaj, dia ada niat nikah. Kenapa kita nak kena nikah? Apa niat dia yang perlu kita hadirkan? 1, 2, 3, 4. Baca niat tu, daripada hak mula duk seronok nak nikah jadi takut terus. Payah macam nikah ni. Bila baca niat tu baru dia tahu tanggungjawab pada waktu tersebut. Waktu dia baca niat tu 1, 2, 3, 4, tu niat nak nikah. Kena baca yang tu. Nah, kalau kata adik-beradik kita nak nikah, bacakan ataupun kita terjemahkan kepada dia. Nah, InsyaAllah nanti saya akan terjemahkan. Jangan bimbang. Ilmu ini lautan yang tak bertepi, jika mahu tempuhinya hati-hati. Karena ilmu ni lautan yang tak bertepi. Nak tempuhi lautan yang tidak bertepi ni kena hati-hati. Takut karam nanti. Nah, takut karam di tengah lautan tersebut. Berapa ramai orang yang karam dengan lautan ilmunya. Mengaji, Masya Allah, tabarakallah, akhirnya tenggelam dengan lautan itu sendiri. Tak sampai ke mana. Jika tak cermati akan kemudinya, bimbang, tersesat dan karam di tengahnya. Ini kata Sayyidi Murabit Al-Hajj kepada Syekh Hamzah Yusuf Hafizahullah. Kata beliau, wahai Hamzah, dunia ini, kata beliau, seperti lautan. Nah, jangan karam, kata dia. Dunia ini macam lautan. Jangan karam di tengah lautan tersebut. Karena ramai orang yang karam. Dan ilmu juga lebih daripada itu lagi. Jadi jangan karam dengan ilmu tersebut sehingga menyebabkan kamu tidak timbul lagi. Nah, sebab itu ilmu ada yang membawa orang tadi kepada Allah dan ada ilmu yang membawa seorang tersebut jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu jika tak cermati akan kemudinya, maksudnya kalau kamu bawa kapal ilmu tersebut, kalau tidak dicermati dengan baik, maka nanti bimbang kamu akan tersesat dan akan karam di tengah lautan tersebut. Hai saudara, hadirkanlah niatmu. Ini saya ajarkan, saya sebut di sini, masuk pada diri saya sendiri. Apa yang patut kita hadirkan niat ketika nak menuntut ilmu? Yang ini yang mula-mula dulu. Nah, tuntut ilmu, cari redha Tuhanmu. Hai saudara, hadirkanlah niatmu. Tuntut ilmu, cari redha Tuhanmu. Ini yang pertama. Kita kenapa nak tuntut ilmu? Karena nak cari redanya Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak cari redha Allah? Karena dengan ilmu kita akan tahu apa yang Allah taala suruh, apa yang Allah taala larang, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang. Maka pada ketika tersebut kita akan melakukan yang disukai oleh Allah taala. Maka karena itu ilmu diperlukan untuk cari redanya Allah. Niatkanlah agar kejahilanmu hilang berkat ikhlas niat sucimu. Ini yang kedua. Yang tadi cari redha. Yang kedua, niatkan agar kejahilan kita hilang berkat ikhlas ketika mana kita menuntut ilmu. Itu yang kedua. Kita nak moga-moga dihilangkan kejahilan bagi diri kita. Karena jahil ini gelap. Kita tak mahu ada gelap dalam diri kita. Baik, yang ketiga pada niat dia, juga kejahilan umat dihilangkan bukan niat tunjuk pandai pada teman. Ini kena, ini ada dua ni. Niat yang pertama tadi cari redha. Yang kedua, hilangkan kejahilan pada diri kita sendiri. Yang ketiga, menghilangkan kejahilan kepada umat. Bila kita mengaji, kita nak ajarkan kepada umat agar semua orang reti macam yang kita tahu. Dan kemudian bukan niat untuk kita tunjuk pandai pada teman, nak tunjuk pandai pada orang lain. Tidak. Kalau niat macam tu takkan lama. Saya mengaji kerana nak munafasah, kerana nak berdebat, kerana nak berlumba dengan orang lain dan sebagainya. Nak tunjuk saya lebih hebat daripada dia. Akhirnya duk tengok status Facebook orang, like berapa. Saya tulis banyak ni je like, dia tulis ramai je like. Rupanya lawan like. Kod tu rupanya. Jaga-jaga semua tu, jangan kita niat kerana untuk tunjuk pandai dengan teman-teman kita. Pesan Imam Az-Zarnuji yang mulia, niat tuntut ilmu hidupkan agama. Ini Imam Zarnuji sebut. Ini niat yang seterusnya. Imam Zarnuji kata antara niat menuntut ilmu untuk apa? Untuk menghidupkan agama. Juga buat kekal agama yang mulia, bukan hanya dengan semangat semata. Karena ilmu ni, agama ini kekal dengan apa? Dengan ilmu. Agama ini kekal dengan apa ni, diamalkan ilmu tersebut. Itu sebab dia. Sebab tu kata Imam Zarnuji, innama baqaul Islam bil ilm.
Sesungguhnya bakoknya agama, kekalnya agama Islam ini dengan apa? Dengan ilmu. Jadi bukan hanya dengan semangat saja. Semangat tapi mengaji malah. Mengaji tak mau. Tapi kalau program semangat dan sebagainya, oh waktu dia kalut. Buat apa? Ya. Bila orang suruh mengaji, duduk lama sikit, mengaji, tuntut ilmu dan sebagainya, tak mau. Oh tak boleh. Nah, lambat kata dia. Jadi jangan macam tu. Tuntut ilmu betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya untuk apa? Untuk hidupkan agama. Disebabkan kerana adanya orang-orang yang tidak matang, tidak sempurna dengan ilmunya, duduk dalam masyarakat, maka melahirkan masyarakat yang tidak matang juga. Petani, kalau dia siram pokok dan dia petani yang berpengalaman, maka pokok tadi dijaga dengan baik dan akan hasilkan buah yang baik nanti, insya-Allah. Tapi kalau petani tadi bukan orang yang berpengalaman, tapi dia peminat juga nak tanam pokok, akhirnya pokok tadi tak berbuah. Lepas tu dia duduk heran, kenapa ulat banyak pokok ni? Dia tak tanya ke orang yang erti, dia baru tanam pokok. Itu misal kepada orang yang tidak sempurna pengajiannya, kemudian nak mendidik umat, dengan orang yang sempurna pengajiannya dan diberikan izin oleh para gurunya untuk mendidik umat pada waktu tersebut. Lepas tu perbahasan berkenaan dengan orang panggil izin daripada guru dan sebagainya, ini adalah perbahasan yang penting dalam pengajian. Agama tak akan dapat dipertahan dengan jahil, bahkan ia meruntuhkan. Ingat nak, agama tak akan boleh dipertahan dengan kejahilan. Agama dipertahan dengan keilmuan. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan kalau baca saya baca dalam kitab Syekh Muhammad Saleh Al-Gharsi, dia tulis kitab Islahul Madaris, macam mana nak memperbaiki balik sistem pendidikan sekolah-sekolah. Dia kata macam mana kita nak perbaiki balik. Kata beliau, Nizamul Malik ni adalah wazir ataupun menteri pada zaman Seljuk. Ini tahun 400 lebih, 480-an. Kenapa dia bagi pandangan kepada khalifah pada waktu tersebut, kerajaan Seljukiyah, kerajaan Seljuk, untuk buat madrasah An-Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah, tuan-tuan. Siapa yang mengajak madrasah ni antaranya? Yang jadi mudir, yang jadi guru besar di madrasah Nizamiyah, pernah jadi guru besar di madrasah Nizamiyah, antaranya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Sebelumnya adalah Al-Imam Asy-Syirazi, guru beliau, guru Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Minta maaf. Al-Imam Syirazi pernah jadi Al-Imam Al-Juwaini, Imam Muharramain pun pernah jadi guru di situ, madrasah Nizamiyah. Kenapa dia buat madrasah tersebut? Dibuat madrasah tadi untuk menghalang gerakan Batiniyah dan juga gerakan Syiah yang ada pada waktu tersebut, Ismailiyah, yang bertebaran di seluruh dunia. Karena Syiah waktu itu gunakan ilmu, bukan hanya gunakan siasah politik. Dia pun bukan guna kuasa, dia guna ilmu. Buka masjid, buat Masjid Azhar. Masjid Azhar dibina oleh Fatimi, dan kemudian dibuat majlis ilmu oleh Bani Nu'man. Ini keluarga Bani Nu'man, mereka ni yang mendidik dan juga membuat majlis di Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Lama. Hasilnya apa dia, tuan-tuan? Keluar ulama Syiah yang ramai. Maka pada waktu tersebut Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ketika dia datang ke Mesir, dia tengok nak lawan orang ni bukan dengan siasah saja, bukan dengan qamma, maksudnya bukan mesti tutup Masjid Al-Azhar, buang ulama-ulama dia, tak jadi kata dia, mesti buat juga madrasah. Macam dia buat dengan sistem yang ada dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi, khalifah pada waktu tersebut, beliau mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah, dan bertasawuf dengan tasawufnya Al-Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Maka akhirnya dia buat apa? Dia buat madrasah dia. Ada berapa puluh madrasah pada waktu tersebut. Ditutup Azhar hampir 100 tahun. 100 tahun. Ya lama. Ditutup Azhar, tak dibenarkan majlis apa-apa. Nah, sehinggalah datangnya setelah tu Nuruddin Zanki, kalau tidak silap saya, baru dibuka balik Al-Azhar Al-Syarif. Zahir Bibas baru buka balik Azhar, baru buat balik majlis, kelas-kelas pengajian, dibawa para ulama untuk mengajar. Dan semua ulama waktu itu sepakat tak boleh untuk lawan dengan gerakan keilmuan yang lain, melainkan dengan dibuat balik majlis ilmu. Hak tu saja jalan dia untuk nak lawan. Nah,
Lepas tu saya sangat tak setuju kata kita nak apa ni, nak ubah ni kena ubah daripada atas baru kita akan boleh ubah semua. Tak semestinya. Nah, ada negara yang dia ubah, cuba tuan-tuan bayangkan, Al-Azhar, Mesir, disebabkan kerana para ulama sebelumnya telah buat kerja di Mesir. Syiah masuk duduk di Mesir 400 tahun. Apa yang berlaku? Orang Mesir tukar azan semua. Orang Mesir tukar azan. Azan semua apa ni, hayya ala khairil amal. Tak baca hayya ala salah, bukan hayya ala falah. Hayya ala khairil amal. Hayya ala khairil amal. Syiah punya. Itu dibuat yang tu. Berapa ratus tahun kan? 400 tahun. Selepas 400 tahun, keluar saja kerajaan Syiah Fatimi, masuk Salahuddin Al-Ayyubi, jadi apa? Dalam sehari itu juga semua patah balik. Hayya ala salah, hayya ala falah. Nak tunjuk kata apa? Seorang pun tak berubah pun, tak jadi Syiah pun. Tapi sebab kerajaan waktu itu Syiah, dan dia pemarah pula orang kalau kata pegang dengan pegangan apa ni Ahli Sunnah wal Jamaah, dan pernah ditangkap orang yang ada kitab Muwatta Imam Malik. Ada orang ni, ada seorang pelajar ni, dia ada kitab Muwatta Imam Malik pada kerajaan zaman Fatimi dulu. Ditangkap, dipukul, dipenjarakan. Hanya kerana ada kitab Muwatta Imam Malik radhiyallahu anhu. So dia guna betul lah kuasa lepas tu. Siapa ada kitab Muwatta masuk penjara. Dipukul pula, disiksa. Kerana hanya kitab Muwatta saja. Tapi orang Mesir berubah jadi Syiah setelah mana beberapa ratus tahun dipimpin oleh Syiah, seorang pun tak jadi pun. Syiah ni picisan saja di Mesir sekarang. Yang ajaibnya negara kita ni, masuk ulama daripada Makkah Al-Mukarramah mengaji dengan para masyayikh dulu, didik umat, tapi balik beberapa orang mangkuk ayun duduk dalam masyarakat ni jadi Syiah. Syiah pun ada, Wahabi Belamba. Kita pun heran kenapa jadi macam tu. Bila tengok balik, sebenarnya balik kepada sistem pendidikan yang tidak sempurna. Itu je. Poin di situ je. Karena sistem pendidikan yang tidak kuat, tidak kemas untuk nak jaga betul umat ini. Sebab tu nizamiyah ditubuh, dibuat, dan kemudian dipilih para ulama yang khusus untuk mengajar. Dan akhirnya kata Imam Syirazi, ketika saya berjalan daripada apa ni Baghdad menuju ke Khurasan, kata beliau, dalam perjalanan para imam, para qadi, para mufti yang saya temui di semua negeri yang saya lalui, semuanya anak murid saya. Itu dia. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya lahir daripada madrasah nizamiyah tadi ni yang dipimpin oleh Al-Imam Asy-Syirazi Asy-Syafi'i, pengarang kitab Al-Muhazzab yang disyarahkan oleh Imam Nawawi jadi majmu'. Pengarang dia nama Al-Imam Syirazi. Imam Syirazi kata anak murid dia daripada nizamiyah semua jadi mufti, qadi, imam, pemimpin kerajaan, semua ada. Dia kata mana negeri yang saya singgah, semua anak murid saya orangnya. Masya-Allah. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksudnya berjayanya sistem pendidikan mereka tadi sehingga semua para ulama pada zaman tersebut dididik dengan manhaj yang sama. Itu yang paling utama sekali. Dan kita mengimpikan perkara tersebut. Nah, yang duduk tu orang yang faham, yang duduk di jabatan orang yang faham, yang jadi qadi orang yang faham, yang jadi mufti orang yang faham, yang reti tentang sistem pengajian yang sepatutnya, maka akhirnya akan selamat agama ni, insya-Allah. Nah, tapi kita berharap saja kalau duduk tidur saja, akhirnya mimpi ya. Boleh? Baik. Tak apa saya cakap ni tuan? Boleh saya cakap ni? Boleh kan? Ya. Kalau tak cakap siapa nak cakap ni? Cakap pi lah. Baik. Faham tak? Itu maksudnya. Lepas tu kita optimis dengan pendidikan. Mesti yang pertama sekali kena ubah pendidikan. Lepas tu ni antara sebab saya karang kitab ini. Karena kita mengimpikan perkara tersebut. Karena itu adalah asas yang paling utama. Bukan dengan jalan lain. Wallahi wa rabbi Ka'bah. Bukan dengan jalan lain. Mailah ada orang beritahu dia jalan ke mana benda tak betul. Ini jalan yang sepatutnya. Karena ini jalan yang dididik oleh para ulama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan pegang kerajaan tu. Nabi diutus oleh Allah didik umat dulu, pendidikan dulu. Kalau Allah Taala nak bagi Nabi kerja dia cepat, kalau tu yang paling cepat, Allah Taala akan bagi negara terus kat Nabi. Senang. Bagi sebuah negara kat Rasulullah sekali dengan umat dia sekali, terus Nabi pergi lawan negara ni, tawan negara ni, tawan negara ni. Kan senang itu. Tapi macam tu Allah Ta'ala hantar Nabi SAW. Lah.
Tempoh Nabi memerintah dengan tempoh Nabi mendidik. Nah, kalau kata dengan sistem macam tu kita susun, mana lebih lama? Mendidik lebih lama 13 tahun. Memerintah 10 tahun. Tapi pemerintahan Nabi semuanya pendidikan. Betul tidak anda? Dan Nabi sebut pula innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu mualliman. Innama, bukan innama, ada tu hasrin. Sesungguh-sungguhnya, tak ada benda lain. Aku diutuskan sebagai guru, kata Rasulullah. Itu nak kata apa? Nabi tak ada innama bu'istu qaidan. Saya diutus untuk menjadi pemimpin negara. Tak? Saya diutus menjadi muallim, guru kepada umat. Faham tak? Itu yang paling utama sekali. Ada jalan lain? Tak ada jalan lain. Bohong kalau ada sebut jalan lain. Faham? Jaga-jaga wahai saudaraku semua, tuntut ilmu jangan tujuannya dunia. Jadi jangan kita tuntut ilmu karena jalannya untuk dunia. Nak dapatkan kemasyhuran, nak dapatkan harta dan sebagainya dengan ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Jika tujuannya untuk kemasyhuran, akan rosak dengan tipu daya syaitan. Kalau kita niat menuntut ilmu kerana masyhur, saya nak masyhur. Batu sekarang dalam bidang agama ni orang minat. Kenapa? Karena katanya cepat untuk bercakap depan orang. Maka dia nak masyhur, akan rosak nanti. Dia tak sabar. Kita mengaji dulu. Sabar lagi. Umur baru berapa? Baru 20-an. Kalau 16 tahun lagi mengaji, baru umur 36 tahun. 36 tahun muda lagi. Boleh insya-Allah mengajar lagi. 16 tahun dia kata, 20 tahun mengaji. Boleh. Nabi kalau Allah Taala nak utus, awal lagi Allah Taala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beranak-beranak tu umur 18 Nabi utus dah. Allah Taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Taala utus Nabi umur berapa? Umur 40. 40 tu lambat ke? Tak lambat. Hasilnya lebih berkesan. Betul? Umur 40 Allah Taala utus Rasulullah. Sebab tu 40 ni umur kenabian, umur kematangan. Saya pun tak cukup 40 lagi, ada 40 tahun lagi tak cukup 40. Tapi apa ni, Allah Tuhan, saya ni kalau tidak duduk Mesir balik, Allah bak orang tahu umur saya lah. Cukuplah itu ya. Umur tak boleh habaq. Ulama kata ada beberapa benda jangan habaq ke orang. Yang pertama, harta kita jangan habaq ke orang. Duk cerita dalam Facebook. Ni zaman lah ni, haji ni duk berniaga sikit-sikit ni, tunjuk duit ke orang. Baru buat saham 2-3 kali je. Oh, dia tunjuk duit tu. Alhamdulillah hari ni untung masuk banyak ni. Sebab nak tarik orang ikut dia punya projek dia. Tu semua tak ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah tak suruh kita tajangkan, tunjuk ke orang harta kita. Obat tunjuk ke orang harta kita. Tu semua sistem barat. Barat ajak macam tu. Lepas tu Nabi, yang kedua apa dia? Yang kedua, umur kita jangan habaq ke orang. Tak boleh. Tu ada satu hadis, dia panggil hadis musalsal bisuali adil umur. Hadis musalsal bertanya tentang umur. Jadi anak-anak murid maka tanya kat tok guru, berapa umur tuan syekh? Maka guru tu akan jawab. Apa dia? Aqbil ala sya'nik. Ni hadis ni musalsal. Ada musalsal ya. Saya pernah dijemput di Tengku Bainun. Lepas tu hak pengurusi majlis tanya, umur ustaz berapa? Saya tak boleh nak tanya. Tanya dalam majlis lagi. Saya tanya ramai-ramai. Kita bagi hadis musalsal bisu'alil anil umur. Hadis musalsal tanya tentang umur. Jadi saya pun tak ada bertanya. Lepas tu pakat tanya, ustaz umur berapa? Berapa umur ustaz? Saya pun jawab, aqbil ala sya'nikum atau aqbilu ala sya'nikum. Buat kerja je, jangan tanya umur orang. Faham tak? Buat kerja masing-masing, jangan tanya umur orang berapa. Buat kerja kalian, jangan tanya umur orang. Ini dia. Ini antara adab kita bersembang orang, jangan tanya umur. Itu tak ada adab sebenarnya. Kita bila bersembang orang, tanya umur orang. Dia ada dua sebab. Yang pertama, kemungkinan dia kerja berjabatan pendaftaran. Itu yang kedua lah. Yang pertama lah. Sebab dia nak buat pendaftaran, buat pasport baru ke, itu mungkin lah. Yang kedua, dia nak tengok dia ni tahu mana. Dengan saya ni, umur jauh beza tak? Tadi sembang elok. Tapi bila tahu umur, dan sembang lain. Itu sebab tanya umur. Yang menyebabkan orang ni kadang-kadang dia akan mencela kita. Kadang-kadang kita tua pada dia. Dia tanya, lah tua apa tapi bodoh. Orang tua pula dah. Kalau hak kedua pula dia kata, oh muda lagi lah, ingat ke tua sangat. Muda lagi. Ish. Dah kali daripada ustaz jadi entah. Entah sihat no? Entah tu tadi ustaz. Jadi entah lah lepas tu.
Sebabkan kerana tahu Umar lebih muda daripada dia. Faham tak? Kalau Umar lebih tua pula daripada hak cakap tadi, dia kata yang tu ni. Tua pun tak erti tu. Dia akan erti sangat. Macam tu lah. Sebab tu kata Imam Malik. Siapa yang pernah tanya ni? Imam Syafi'i tanya ke Imam Malik. Imam Syafi'i tanya ke Imam Malik, berapa umur Imam Malik? Imam Malik jawab apa? Akhbil ala sya'nik. Buat kerja kamu tanya umur orang Allah. Imam Malik kata kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan itu musalsal, bersambung itu kepada para guru sampai kepada kita. Jadi saya ambil dengan para guru saya, antaranya Syekh Kiai Sya'rani, Maulana Syekh Ahmad Mamduh, dan para guru yang lain, saya ambil dengan mereka dan meriwayatkan hadis tersebut. Hadis musalsal bisuali anil umur. Dua, jangan tanya umur, jangan tanya harta. Yang ketiga, jangan cerita pasal keluarga kita ke orang selalu sangat. Itu akan menyebabkan kedengkian orang pada kita. Tiap-tiap hari Raja nak post pasal anak dia. Tiap-tiap hari. Anak boleh berjalan, post. Anak boleh merangkak, post. Anak berguling, post. Anak apa lagi? Semua post. Pampers anak baru beli, post. Weh, sampai hak ni pun nak kena post lah. Kasut anak ada 2 pasang, post. Dia Raja nak post dia. Instagram, Facebook, semua dia ada. Dia akan menyebabkan jadi apa je? Jadi ain. Orang akan tengok, mungkin orang tengok dengan pandangan yang tak suka dan boleh menjadi yang tak elok kepada keluarga tersebut. Dia panggil ain. Ain bahaya, tuan-tuan. Ain sangat bahaya. Kerana ain ni kalau nak berubat, berat. Kalau ulama nak berubat ain ni, dia kena tahu orang yang buat ain tu. Lepas tu pula ada cara dia pula. Ada cara wuduk dia, macam mana orang yang nak buat ain tadi disebut oleh para ulama dalam kitab. Cara nak mandi dia macam mana. Orang yang bagi ain tu, jadi dia tengok orang jadi ain, orang tu jadi teruk, sakit, anak kecil jadi sakit. Bila sebab duk tunjuk ke orang selalu, maka akhirnya jadi ain. Sebab tu para ulama suruh ketika mana anak-anak kecil ini ditahnik, didoakan oleh para masyayikh, didoakan agar dielakkan daripada ain, dielakkan daripada perkara tersebut. Kita pun kena doa dekat anak-anak kita, keluarga kita. Sebab tu kat kereta orang Arab dia akan tulis Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sebab bila orang tengok kereta kita ada stiker tu, tengok dulu bawa kereta ni, dia baca hal tu dulu, insya-Allah tidak akan jadi masalah pada kereta tersebut. Kalau orang yang baca tu ada ain, maka dia akan terlindung ain tersebut. Faham tak? Lepas tu orang Arab ditulis kat depan pintu rumah dia, la haula wala quwata illa billah, bismillahi masya-Allah. Ditulis yang tu. Bismillahi masya-Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang ada ain, kalau dia tengok tulisan tu dulu, dia baca tu dulu, insya-Allah tak ada apa-apa rumah tadi. Tapi kalau tak ada tulisan tu, dan orang yang tengok ada ain ni, dia tak baca yang tu, dia tengok besar rumah ni lah, tapi dia tengok dalam keadaan dia geram ataupun dia kagum sangat dengan rumah tadi, boleh kena ain. Dia ada 2 sebab. Satu sebab dengki, yang kedua sebab terlalu kagum, pun masalah juga kalau orang ada ain ni, bahaya. Kita tengok kereta, lawa kereta tu, dan orang tu ada ain, pun terbalik. Itu di Mesir, kata guru saya Syekh Abdul Aziz Syahawi, katanya ada orang Mesir ni yang dia ada ain, dia kuat sampai tengok rebau, mampus rebau waktu tu juga, rebau mati waktu tu juga. Ini ain dia kuat betul. Dia panggil qatlu bil ain, membunuh dengan mata. Dia tak bunuh dengan pisau, dia bunuh dengan mata. Tengok jengkir mati terus. Ada dalam kitab sebut, Mughnil Muhtaj ada sebut al-qatlu bil ain. Orang yang jenis bunuh dengan ain ni, macam mana hukuman kepada dia? Nak kena hukum hudud dekat dia? Tak boleh, sebab dia bukan guna apa. Kerja dia dipenjara. Orang macam ni kena dipenjarakan, kemudian diberikan kewangan kepada dia, diberikan duit kepada dia, sebagai orang panggil apa, nak sarah hidup dia, hatta dalam penjara sekalipun. Macam tu sekali. Ada bahasa ulama macam tu pun ada. Tak ada ditontor dulu. Ada seorang lelaki ni, dia ada ain. Dia kalau dia tengok kereta api lalu, dia kata terbalik kereta api, terbalik terus waktu tu juga. Sebut yang tu lah. Dia bukan wali pun, bukan tok wali. Dia kata, ini wali ni. Tak, bukan tok wali. Dia orang biasa ya. Tapi dia punya pandangan dia tajam. Sebab tu kata Nabi SAW ni, ain ni, kalau kata ada sesuatu yang boleh melebihi qadar, takdirnya Allah Ta'ala, ain melebihi takdir. Kalau ada, tapi tak ada yang melebihi takdir. Ain boleh melebihi takdir. Maksud dia kuatnya ain. Ni Rasulullah yang sebut.
Lepas tu elok kau kereta saya pun tak ada pun. Tak ada pun la haula wala quwwata illa billah, tapi baca wirid sakron, kena baca. Kalau ada orang ada amalan kan, baca wirid sakron, baca hizib Imam Nawawi, itu pun mengelakkan ain. Kalau wirid sakron kita baca, dia akan ada sur. Itu pun nak lindung daripada ain, nak lindung daripada perkara yang tak elok. Ataupun kita tengok kalau kata kita boleh buat, tulis dekat rumah kita bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Kat stiker kita pun bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Lekat kat kereta kita. Nanti kalau orang tengok baca tu dulu, khair insya-Allah. Lepas tu ada orang kadang dia post gambar anak dia tulis bismillahi masyaallah kat diri anak dia. Lekat kat diri anak dia, dia buat macam stiker. Jadi orang tengok, dia nak letak juga gambar anak dia. Atau orang lain duk post gambar anak, sekarang saya tak boleh kot post juga, tapi dia letak dekat diri anak tu, ataupun dia letak gambar love kat muka anak dia. Lepas tu tulis bismillahi masyaallah, tak boleh kena ain. Ada sahabat Nabi yang kena ain dan hampir mati terkena dengan ain. Ain ni bahaya. Dia ada dia punya cara ubat tu, nanti kita cerita cara macam mana nak berubat ain tu, insya-Allah nantilah akan datang. Baik. Jika tujuannya untuk kemasyhuran, akan rosak dengan tipu daya syaitan. Kerosakan besar di dalam agama disebabkan dua kelompok manusia. Ada dua kelompok yang mereka ini menyebabkan kerosakan kepada agama Allah Ta'ala. Apa dia? Orang alim tidak beramal ilmunya. Ini yang pertama. Ini orang alim yang tidak beramal dengan ilmu. Ini kelompok pertama yang merosakkan agama. Melakukan bercanggah dengan agama. Dia tak beramal dengan ilmu. Baik, apa makna tak beramal dengan ilmu? Maksudnya dia melakukan sesuatu yang bercanggah dengan ilmunya, canggah dengan agama. Syarak tak bagi buat benda tu, dia buat. Maka tu bermaksud tidak beramal dengan ilmunya. Baik. Lebih berat dari kelompok pertama, si jahil jadi panduan yang utama. Baik, ada satu kelompok lagi yang lebih berat daripada orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Itu yang saya maksudkan lebih berat dari kelompok pertama. Apa makna bait ini? Maknanya ada lagi satu kelompok yang lebih berat daripada orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Siapa? Yang kedua, yaitu si jahil jadi panduan yang utama. Ini kelompok kedua, yaitu orang jahil yang dijadikan panduan. Baik. Kata Imam Asy-Sya'rani yang berjasa, ikhlas perlu bimbingan dari ahlinya. Jadi Imam Sya'rani radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Abdul Mawahib Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu an, beliau mengatakan di dalam kitabnya Masyariqul Anwar, ataupun kitabnya apa kitab dia? Kitab Imam Sya'rani Masyariqul Anwar, ataupun nama lain dia Al-Uhud, bukan Uhud Muhammadiyah, Lawaqih Al-Anwar. Lawaqih Al-Anwar ataupun Masyariqul Anwar, ini nama kitab dia yang kedua. Jika mahu perbahasan tentangnya, buka Masyariqul Anwar kitabnya. Maka kita buka kitab Masyariq Al-Anwar. Ini karangan Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani. Apa kitab Masyariqul Anwar ni? Ini kitab Lawaqih Al-Anwar Al-Qudusiyah ila Uhudi Al-Muhammadiyah. Itu kitab, nama dia lain, dia ada dua nama. Satu kitab yang sama tapi dua nama. Masyariqul Anwar dengan kitab Lawaqih Al-Anwar Al-Qudusiyah. Saya sebut Masyariqul Anwar ni kerana nak bagi orang tahu ada satu lagi kitab yang namanya sama dan isinya pun sama. Jadi satu kitab yang dua nama bagi kita Imam Abdul Wahhab Sya'rani. Jadi kata Imam Abdul Wahhab Sya'rani, ikhlas ini perlu kepada bimbingan, hatta ikhlas sekalipun. Jadi ikhlas ni bukan boleh kita baca buku saja. Kita baca buku tentang ikhlas, baca tak boleh. Mesti bimbingan guru. Guru yang akan bimbing ikhlasnya murid tersebut. Tahu? Sebab tu kena duduk dengan guru murabbi, guru pembimbing, guru futuh. Karena dia yang akan membuka ikhlas tersebut. Dia yang akan memberikan pembukaan pada keikhlasan tadi. Dia akan ajar kita. Sebab tu kena sabar, murid kena sabar. Kena marah dengan ustaz, kena marah dengan guru. Biasalah. Ada teruk daripada tu lagi. Ada seorang murid datang jumpa dengan tuan guru, minta untuk tawaduk. Dia kata, tuan guru, saya nak mengaji, kata, sebab saya ni rasa saya macam takabur, saya nak tawaduk. Kata tok guru, buang baju kamu, tukar baju ni, bagi baju campak-camping, baju apa ni tak elok lah, buat pada guni, gatai, kalau basah busuk. Dia pun pakai baju tu. Kemudian tok guru bagi kat dalam mangkuk, nah ambil mangkuk ni,
Macam ni kena cawan kan, mangkuk, nah ambil mangkuk ni, buat apa tu? Pergi ke pasar, duduk kat depan pintu tu, minta sedekah. So pergi kat pasar malam, so pergi minta sedekah. Dia kata, ustaz kan saya nak buat macam tu. Hah? Tengok dia kata, sombong lagi. Mai nak suruh tawaduk, mai suruh saya ajak tawaduk, saya suruh baru sikit saja, dah sombong lah. Komplain lah, awal-awal komplain lah. Nah, ini ramai murid yang macam ni. Mai jumpa dengan Tok Guru kan nak mengaji. Dia nak test tengok, Tok Guru tahu tak saya tahu. Tengok. Jadi tengok Tok Guru duk baca. Tok Al-Imam Mustafa Al-Sabri, Mustafa Al-Bakri rahimahullahu ta'ala, guru kepada Imam Dardir. Nah, satu hari ketika dia sedang duduk dalam majlis, ada seorang guru ni, dia ni orang ahli nahwu. Dia mai ke majlis Imam Mustafa Bakri. Syekh Mustafa Bakri sengaja baca tak betul dalam majlis itu, sehingga orang tu celak dia, kata apa wali baca tak betul. Nah, wali apa baca tak betul. Pas minggu depan tak main lah, balon tu tak main lah, sebab dia kata ni Tok Wali, ini orang kata awliya kibar apa semua ni, kibar apa baca tak betul. Balik minggu depan tak main dah. Minggu sekali lagi Syekh Mustafa Bakri pun baca seperti mana ilmu yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Dia kata kami para sufi, bacaan kami mengikut kepada hal, nah, bukan mengikut kepada qawaid dia tu pada waktu ketika sebut. Dan kami melihat kepada orang yang hadir dalam majlis. Orang tu kalau datang nak test ilmu kami, kami memang akan bagi salah lebih teruk daripada tu lagi. Sebab nak bagi dia lebih pandang buruk kepada kami. Sengaja bagi salah untuk dipandang buruk, biar dia pandang buruk. Kerana tu niat dia tak betul daripada awal lagi. Mai kerana nak pandang buruknya para wali, okey sekarang kamu dah tengok dah, ya kami buruk. Selesai, balik. Karena kamu bukan datang nak dapat faedah, kamu datang nak lihat keburukan, nak cari kesalahan. Atau ada orang kadang dia tengok orang baca, dia duduk cari tang mana salah, bukan tengok tang mana betul. Dia tengok tang salah tu, salah. Berhenti tang itu ya. Hak kawan tu cakap daripada awal sampai habis, hak betul. Dia tak pakai pun. Dia pakai tang salah sikit tu ya. Itu buat modal. Baik. Jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sidi Mustafa Bakri kata kadang-kadang kami baca jaa at-tilmizi ila al-ustazu. Wah, kaedah salah. Mana boleh jaa at-tilmizi ila al-ustazu? Patutnya jaa at-tilmizu ila al-ustazi. Telah datang murid kepada guru. Patutnya gitulah. Baru baca jadi fa'il, ni majrur. Jaa at-tilmizu ila al-ustazi. Tu baru bacaan betul. Ni tak, kadang-kadang ada orang wali-wali Allah Ta'ala ni sengaja dia baca, dia bukan dia tak sengaja, dia sengaja. Ja'at tilmizi ilal ustazu, telah datang murid kepada gurunya. Kenapa tilmizi? Karena sya'nu tilmiz al-inkisar wa takhfid wa qafd. Maksudnya murid ini mesti dikasrahkan, mesti dibawahkan dia, tak boleh atas. Dan guru sya'nuhu ar-rafa', mesti ditinggikan, walaupun duduk serta huruf jar, dia tetap guru. Ila al-ustazu, boleh. Ada orang macam tu, walaupun tak betul, ya memang tak betul pun, kaedah nahwu tak betul ya, tapi kadang-kadang ada yang sengaja baca macam tu hanya semata-mata untuk nak uji orang yang dia rasa dia reti semua benda, dan kemudian dia pandang semua orang tak reti saja ya. Padahal wali-wali Allah Ta'ala lisan mereka semuanya betul. Faham tak tuan-tuan maksudnya? Dan tidak ada wali yang jahil, semua wali alim. Atau Allah Ta'ala sebut innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi fa'il belakang sekali. Innama yakhshallaha. Ada riwayat yang syaz dibaca innama yakhshallaha, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Allah jadi fa'il. Jadi Allah takut dengan ulama? La, yakhsha dengan maksud apa ni? Allah Ta'ala menta'zimkan ulama. Yakhsha dengan makna ta'zim. Dan sebenarnya ulama baca macam tu, tapi itu bacaan yang syaz. Boleh? Ada yang baca macam tu. Baik. Jadi cukup setakat tu. Boleh banyak-banyak. Kan saya kata pendek ya. Minggu depan, bulan depan insyaAllah kita akan sambung fasal pada menyatakan tentang pemilihan ilmu, guru dan teman. Yang ni yang kita akan tengok ilmu apa yang patut dipelajari, kitab apa yang ikut turutan, dan saya akan sebut nanti pada minggu hadapan insya-Allah taala. Minggu depan apa malam ni? Minggu depan, lupa.
malam ni insya-Allah. Malam ni kita akan sambung bacaan ni insya-Allah taala. Jadi saya minta maaf, minta ampun. Moga Allah taala ampunkan kita. Itu saya pesan tadi. Saya cerita dah banyak kali cerita ni. Cerita juga dekat sini sekali lagi. Saya sebut tentang apa ni tadi, kisah para wali itu kan. Orang datang ada kadang-kadang kerana nak test guru dan sebagainya. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani pernah menceritakan daripada gurunya Al-Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari waktu ketika belajar di Al-Azhar Al-Syarif. Ini waktu dia mengaji. Kata dia, saya bersama dengan para teman mujawirin yang duduk di sekeliling Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Kami berniat untuk nak pergi lawat Al-Imam Ibrahim Matbuli, Qutub Ibrahim Matbuli. Sidi Ibrahim Matbuli duduk di tempat namanya Matariyah. Sekarang di Kahirah, di Matariyah maksudnya tempat tu. Itu di tempat Ibrahim Matbuli. Tak jauh pun daripada Kahirah, dekat sangat ya. Dia ada zawiyah di situ, Zawiyah Al-Matbuliyah. Waktu ketika nak lawat, anak-anak murid ni kata apa? Hak yang lain-lain ni kata, saya tidak i'tiqad, kata dia wali. Ini orang biasa saja. Orang yang kata dia wali, tapi saya rasa dia tak wali. Saya nak tengok dia tahu mana. Kemudian kata Imam Zakaria Ansari, saya pergi kerana nak menyambung silaturahim dengan beliau. Saya bukan nak tes ilmunya, saya nak pergi nak ambil barakahnya Al-Imam Matbuli. Itu saja tujuan saya pergi. Waktu ni kadang niat perlu untuk kita melawat para salihin, para guru, para alim ulama. Apa tujuan kita pergi nak jumpa dengan dia? Kena betulkan niat kita. Jadi masa pergi sampai di sana, Sidi Ibrahim Matbuli tengah duk belah buah temikai. Tengah belah buah. Depan ni ramai-ramai. Bila belah buah temikai, selesai dia belah kecil-kecil, dia pun bahagikan. Waktu dia bagi, dalam sunnah sepatutnya bahagi sebelah kanan. Kemudian baru bahagi kiri dah sekali. Sebelah kiri dia ni, ini hujung sekali, sepatutnya macam tu. Tapi apa yang dia buat? Dia bagi ikut suka dia. Hak belah kiri dia bagi dulu, bagi dulu. Kamu pula bagi dulu. Bagi dulu, bagi dulu. Semua bagi. Keluar daripada majlis tu, hak pakar Hamai tadi ni pakar kata, kan aku dah kata. Dia tak erti. Apa? Belah tembikai, bagi kat belah kiri dulu. Orang patut bagi belah kanan dulu. Wali apa tak tahu sunnah? Ayat macam Wahabi sikit. Wali apa ni tak tahu sunnah Rasulullah? Apa kata Imam Zakaria Ansari? Sidi Zakaria Ansari kata, kalau kamu pun tahu, takkan dia tak tahu? Kalau hang pun tahu, dia tak tahu. Ajib. Baik, kata dia, yang dia buat mesti ada benda. Mesti ada sir di sebalik, rahsia di sebalik apa yang dia buat. Baik, tulis nama balik. Kata Sidi Zakaria Ansari, Syekhul Islam kata apa? Tulis nama kita balik. Siapa yang mula-mula dapat tadi, tulis nama dia dulu. Siapa yang dapat nombor 2, tulis nombor 2. Maka ditulis tulisan dia. Dan kata Imam Zakaria Ansari, sungguh yang dibagi yang pertama tu yang mula-mula mati. Dan mereka mati ikut turutan, ikut nama yang dibagi tadi. Nama tu ada berapa puluh orang. Yang mula-mula dia bagi tu, hak tu mati dulu. Hak bagi nombor 2 tu, nombor 2 mati. Dan kata Sidi Zakaria Ansari, saya orang yang terakhir dia bagi. Dan waktu tu Imam Zakaria Ansari umurnya 160 tahun. Faham tak? Cuma kita tengok tuan-tuan, adab dia dengan ulama, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, diberkati umurnya 160 tahun, dan ketua guru kepada seluruh guru di Al-Azhar Al-Syarif, Sidi Zakaria Ansari. Kenapa? Karena adab dia saja, bukan kerana benda lain. Dia bukan pitanya soalan, tapi dia datang dengan adab. Allah Ta'ala panjangkan umurnya, diberkati ilmunya, dan sampai sekarang kalau kita sebut Syekhul Islam dalam mazhab kita Syafi'i, maka tidak ada orang lain melainkan Maulana Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia adalah guru kepada Imam Khatib Syirbini, pengarang Mughni, guru kepada Al-Imam Ibnu Hajar Haytami, pengarang Tuhfah, guru kepada Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli, pengarang Nihayatul Muhtaj, guru kepada ayahnya Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli, Syihabuddin Ramli, pengarang kepada kitab yang pelbagai, guru kepada Al-Imam kaza. Berapa ramai ulama yang mengarang kitab, semuanya anak murid beliau. Siapa dia? Imam Zakaria Ansari. Kenapa dia jadi macam itu? Karena adabnya dengan para ulama, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Moga kita dikurniakan adab, kita diberikan dengan ilmu yang bermanfaat. Insya-Allah malam ini kita akan sambung pada fasal yang kedua, fasal pada menyatakan tentang pemilihan ilmu guru dan teman. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah minal muqarrabin ya katsiran nawal wa hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul qawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Malam ni kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.